الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وجاهد جهاده ووالاه، أما بعد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يفطر متابعين في ذلك فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حمزة الأسلمي رضي الله عنه: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسlim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala kerana pada malam ini kita dapat menyambung fiqh sunnah, yang mana semalam kita baca sebahagian lagi perbahasan berkenaan dengan puasa. Itulah diriwayat kepada kita berkenaan dengan orang-orang yang diberi rukhsah, keringanan oleh syarak, oleh Allah, untuk dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, namun dia kehendaki dia ini untuk ganti semula pada hari-hari yang lain. Seperti mana di sana ada orang yang diriwayat juga semalam diberi rukhsah untuk dia ini tak puasa Ramadan dan tak payah ganti balik, cuma dia kena bayar fidyah. Itulah bagi orang tua yang sudah sangat lanjut umurnya, lelaki dan perempuan, dan juga bagi orang-orang yang sakit, sehingga sakitnya itu menyebabkan dia tak mampu lagi nak berpuasa walaupun dia muda lagi, tapi sakit itu tak ada harapan untuk sembuh, walaupun dia baru 18, baru 20 tahun. Maka orang ini juga tak wajib atas dia puasa Ramadan, dan tak wajib orang lain puasa untuk dia. Cumanya wajib atas dia bayar fidyah atas sehari-hari yang dia tinggal puasa itu dengan beri makan pada seorang miskin. Sehari seorang miskin, sehari seorang miskin. Banyak mana ini berlaku khilaf di kalangan ulama'. Ada yang mengatakan segantang, ada kata setengah gantang, ada satu kata secupok, ada kata zaman hari ini sekali makan kedar, kenyang, sepinggang nasi dan seumpamanya, dan ada kata beri duit. Ini ulama yang mutaakhirin. Kemudian diriwayat pada kita juga berkenaan dengan mereka-mereka yang diberi rukhsah untuk dia ni berbuka puasa, tetapi dikehendaki pada dia untuk ganti semula. Dan golongan ini tak ramai manalah, iaitu orang-orang yang sakit dan orang yang musafir. Disebut dalam Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bulan Ramadan yang difardukan ke atas kamu berpuasa padanya itu bulan yang dipilih oleh Allah untuk diturunkan padanya Al-Quran, yang menjadi petunjuk kepada seluruh manusia, yang terkandung padanya keterangan-keterangan daripada petunjuk, yang menjadi pembatas di antara yang benar dan yang salah. Maka sesiapa di kalangan kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, wajiblah atas dia berpuasa
Adapun sesiapa yang menyaksikan Ramadan namun dia sakit ataupun dia bermusafir, maka bolehlah dia berbuka. Tetapi wajib ke atas dia menggantikannya semula pada hari-hari yang lain. Kenaan dengan orang sakit dah dirayak dah semalam. Sakit yang macam mana? Jumhur ulama mengatakan sakit yang menyebabkan dia tak boleh puasa. Dengan arti kalau dia puasa juga, sakit dia tu akan jadi takah berat lagi. Maka orang ini bukan sekadar tak wajib puasa, haram dia puasa. Itulah juga orang-orang yang kalau dia puasa, sakit dia lambat baik. Kerana sakit ini umpamanya kena makan ubat, ada waktu dia. Pagi ada ubat dia, tengah hari ada ubat dia. Kalau dia puasa, maka tak boleh makan ubat, lambat baik. Orang ini juga tak wajib atas dia puasa pada bulan Ramadan. Lelaki dan perempuan. Kemudian bila mari hari sihat, ganti semula hari-hari yang ditinggalkan itu. Dan dia tak puasa tu tak berdosa sikit pun. Tak berdosa 5 sen pun. Bahkan kalau sekiranya dengan tak puasa itu, ada rasa di hati dia, iman. Rasa sedih tak boleh puasa. Rasa sesal tak boleh puasa. Kerana sakit. Allah Ta'ala insya-Allah akan beri pahala walaupun dia tak puasa. Kerana sakit ini bukan Allah Ta'ala buat sakit. Tiba-tiba dia tak boleh puasa kerana sebab yang Allah Ta'ala buat itu sakit. Tak pernah sabar Allah Ta'ala nak buat zalim ke dia, nak buat nyaknya ke dia. Allah Ta'ala Tuhan yang maha kaya. Namun diriwayat juga ada di kalangan segelintir ulama salaf yang mengatakan tak kira sakit apa pun, tak wajib puasa. Walaupun sakit yang tak kena-kena dengan puasa. Sakit jari, timbir mata, benda ni cekang. Kerana Quran sebut secara umum, man kana maridan, siapa dia sakit. Tak royak sakit apa-apa pun. Dan maka kata setengah ulama salaf, tak apa, boleh buka juga, tak dosa juga. Dan pandangan ini agak kurang cermat. Kurang cermat sedikit. Yang cermatnya ialah yang pandangan jumhur, itu sakit yang ada kena-mengena dengan puasa. Kemudian kita berhenti semalam dekat perbahasan orang musafir. Orang yang bermusafir dan musafir ini ada syarat-syarat yang sudah kita belajar. Yang berkenaan dengan jaraknya. Yang berkenaan dengan tempoh masanya. Yang berkenaan dengan tujuannya. Ingat orang yang ingat, tak ingat orang yang tak ingat. Mana-mana musafir yang melayakkan orang tu sembahyang jamak dan qasar, maka inilah juga musafir layak dia untuk tak puasa. Dan tak perlu kita bahas, kita belajar panjang dah benda itu, takkan nak belajar sekali lagi. Tuan kita ni kata, wa qad kana ba'du as-sahabati radhiyallahu anhum yasumu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'duhum yuftir. Bila time musafir, sahabat Nabi ini ada di antara mereka yang puasa. Musafir tapi puasa. Dan ada yang musafir tak puasa. Mutabi'ina fi dhalika fatwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik yang puasa masa musafir, baik yang tak puasa, kedua-duanya ikut petua. Ikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah musafir ini, rajin-rajin Nabi fatwa suruh puasa, rajin-rajin Nabi fatwa suruh jangan puasa. Antaranya ialah hadisnya berkata seorang sahabat Nabi nama Hamzah Al-Aslami radhiyallahu an, ya Rasulullah, ajidu minni quwwatan 'ala as-sawmi fi as-safari, fahal 'alayya junahun? Rasulullah, dalam Quran ayat siapa dia yang musafir, maka dia tak puasa pun tak apa, cuma kena ganti balik. Jadi saya rasa saya gagah untuk puasa ketika musafir. Lagu mana kalau saya puasa juga masa musafir? Dosa ke saya? Bukan tanya dosa kalau saya tak puasa. Dosa ke kalau saya puasa? Yang menunjukkan beratnya suruhan secara tersirat dalam hadis ini, tak puasa masa musafir daripada puasa masa musafir. Sahabat-sahabat ni kata, dosa ke Rasulullah kalau saya bulan-bulan musafir saya puasa?
Kita terbalik. Ustaz, saya musafir dosa kalau saya tak puasa. Ni kita tak fiqh, tak faham macam sahabat Nabi, tak faham Quran. Sahabat dia kata, dosa ke kalau saya puasa? Kerana saya rasa gagap. Lalu Nabi SAW menjawab, hiya rukhsatun minallah. Hiya rukhsatun minallah. Tak payah puasa bila musafir ni rukhsah, keringanan daripada Allah. Faman akhadha biha fahasanun. Siapa-siapa dia ambil rukhsah ini, maka ia bagus. Waman ahabba an yasuma. Tapi siapa dia yang suka nak puasa juga, tak nak terima rukhsah ini, fala junaha alaih, maka tak dosa, Nabi kata. Dan beza perkataan bagus dengan tak dosa menunjukkan dalam hadis ini secara tersirat, tak puasa lebih bagus daripada puasa jika mana musafir. Secara tersirat. Sebab Nabi kata, siapa dia yang ambil rukhsah ini, musafir tak puasa, bagus, Nabi kata. Siapa nak puasa, tak dosa. Nabi tak kata siapa tak puasa, bagus. Nabi tak kata siapa dia puasa, bagus. Nabi tak kata. Nabi kata siapa dia puasa, tak dosa. Tak puasa, tak puasa, bagus. Dan ini sebenarnya bukan untuk kita abuse, isaah, salah guna. Tapi Nabi nak tunjuk kemudahan Islam. Nak tunjuk ialah puasa ini ajaran yang nak mendidik, bukan nak menyeksa tubuh, nak menyeksa body. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan Al-Imam An-Nasa'i. Dan tuan kita ni akan bawa 2-3 hadis. Hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri ini ialah seorang sahabat Nabi yang acap kali kita sebut nama dia. Kalau kita baca hadis Nabi, biasa dengar nama Abu Sa'id Al-Khudri. Kerana apa? Kerana Abu Sa'id ini adalah di antara Al-Mukaththirun, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Dia sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis ni tak ramai. Sayyidina Umar ratus-ratus saja. Sayyidina Abu Bakar ratus-ratus saja. Bukan maknanya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan alim. Dialah paling alim sekali. Sayyidina Osman tak banyak, ratus-ratus saja hadis. Sayyidina Ali pun sama. Bukan maknanya 3 budak alim. Tapi 3-4 orang ni hidup ketika mana sahabat Nabi ramai lagi hidup. Maka tak perlu nak riwayat hadis. Kerana orang dengar sendiri. Orang dengar sendiri itu ramai lagi. Tapi ada pun Abu Hurairah, Anas bin Malik, Siti Aisyah, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah. 5 orang radhiyallahu anhum ini, mereka umur panjang. Mereka hidup zaman sahabat Nabi dah tak ramai. Tabi'in ramai. Maka tabi'in nak tahu, nak belajar hadis Nabi. Maka orang ini riwayat. Sebab itu banyak riwayat dia. Dan Abu Sa'id ini ialah kunyah dia. Nama pasport dia Malik bin Sinan radhiyallahu anhu Al-Khazraji. Dia ini orang Madinah. Dan di antara sahabat Nabi yang alim. Dia meninggal dunia, ada riwayat kata tahun 64 Hijrah. Ada riwayat kata tahun 74 Hijrah. Radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Satu masa kami ramai-ramai pak sahabat Nabi bermusafir sekali dengan Nabi menuju ke kota Mekah. Musafir inilah musafir perang. Iaitu pembukaan kota Mekah. Apa ni, Fathu Makkah. Yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Dan Nabi tolak daripada Madinah ini, menurut ceritanya, masa tu Ramadan baru 10 hari. Baru 10 hari Ramadan ataupun lebih sikit, Nabi bertolak daripada Madinah dalam masa bulan Ramadan. Wa nahnu siyam, dan kami puasa. Puasa yang menunjukkan puasa ketika mana musafir ini bukan sekadar boleh, Nabi pun puasa. Nabi pun puasa, sahabat Nabi puasa. Qala fanazalna manzilan, lalu bila kami dah berjalan-jalan berhenti berehat. Ada riwayat kata berhenti dekat Kadid ataupun Kudaid. Kudaid ini di antara Usfan dengan Wadi Kudaid. Orang rajin naik bah pergi ke Madinah biasa berhenti di Kudaid, berhenti makan. Dekat dia, jarak dengan kota Madinah ni dengan kota Mekah ni dah dekat. Madinah dekat dengan Mekah dah.
Tak sampai lebih kurang 100 kilo begitu je, lebih kurang. Dah sampai situ. Faqala Rasulullah SAW, Nabi pun bersabda, innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwa lakum. Nabi kata, kita tak jauh mana dah dengan musuh kita ni. Pak kita nak pergi perang ni, Mekah tak jauh mana dah. Maka buka puasa lebih kuat. Masa ni Malik kalau nak buka pun, kerana lebih gagah. Nabi kata begitu saja. Fakanat rukhsah. Di kala itu suruhan itu berbentuk rukhsah. Nabi royak. Nabi kata, kita nak perang ni, kena gagah, kena ada rank. Musuh tak jauh mana dah ni. Kalau puasa tak ada rank mana. Nabi sebut sekadar begitu. Kalau dok puasa lagi kuat, Nabi kata. Maka dengar Nabi kata begitu. Faminna man sama wa minna man aftara. Setengah di kalangan kami ada yang meneruskan puasa dia bila dengar Nabi kata begitu. Setengah di kalangan kami yang berbuka puasa. Ada yang memaham, sahabat Nabi faham daripada hadis Nabi, kata-kata Nabi itu, orang yang berasa dah orok dah, hasilnya buka supaya orok. Orang orok lagi, puasa terus. Thumma nazalna manzilan akhar. Kemudian kami meneruskan perjalanan sehingga sampai di sebuah tempat yang lain, berhenti sekali lagi, dan ada mengatakan nama tempat ni Qura'ul, kita akan baca nanti insya-Allah. Qura'ul Ghamim ini sampai sebuah tempat lagi, ni 60 kilo, dekat sangatlah dengan Mekah. Bila sampai Nabi pun kata, innakum musabbahu aduwikum wal fitri aqwalakum fa'aftiru. Nabi kata, kita esok kan kita akan sampai Mekah, bertembung dengan musuh kita, dan sedangkan tak puasa itu akan menguatkan kita, menguatkan bagi kita lebih gagah lagi, maka buka belaka semua. Fakanat azmah. Maka di kali itu dia menjadi arahan. Hak sebelum ni dia arahan lagi, tapi dia sampai tempat kedua nak arahan. Fa'aftarna. Lalu kami pun buka puasa belaka ability, buka belaka. Maka kita akan baca, ada orang atau laporan ke Nabi Rasulullah, ada juga orang puasa. Nabi marah. Kita akan baca pun Nabi marah. Thumma ra'aytana nasuma ba'da dhalika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safari. Kemudian kata Abu Sa'id, lepas pada peristiwa ini, bukan maknanya kami tak puasa lalu masa musafir. Lepas pada ni, bila musafir, kami puasa juga dengan Nabi SAW. Hadis ini menjelaskan lagi pada kita bahawasanya bila mana seseorang tu musafir, maka tak apa dia tak puasa. Tak apa dia tak puasa. Tetapi tak apa ini menjadi dituntut bila mana dia memudaratkan. Kalau sekiranya kita pergi musafir, naik kapal terbang, pergi kapal terbang dengan Mercedes, mari ambil aircon tak putus, naik kapal terbang, duduk kapal terbang pula, bukan menyakur tanah, cedung atas tu, duduk saja atas kursi, turun aircon pula, kereta mari ambil. Walaupun begitu mudahnya musafir kita, hukum tetap harus buka puasa, tak berdosa 5 sen pun. Baki lagi molek puasa. Molek puasa. Kenapa? Kerana tak mengganggu. Kalau puasa pun tak mengganggu, tak mudarat. Dan lebih-lebih lagi kerana bara'atuz zimmah, kerana melepaskan tanggungan atas pada bahu kita. Kalau kita tak puasa, kita ada hutang puasa sehari. Kita akan bawa hutang sampai ke mati. Maka baik tak ada hutang daripada ada hutang. Maka dah oleh kerana musafir ni tak masyaqqah, maka molek puasa supaya tak ada hutang. Tak ada hutang. Bahkan bila mana dia merupakan perintah amir, perintah amir, perintah ketua yang beriman, yang soleh. Nabi Muhammad bos segala orang beriman, bos segala orang soleh. Dan yang nurut yang Nabi Muhammad suruh buka, kena buka puasa. Sekiranya disuruh buka puasa itu merupakan jadi wajib nak pula buka puasa, bukan macam ni, bukan sunat dah, wajib buka puasa. Walaupun mugagah sekalipun. Kerana ketua suruh buka puasa. Dengan sebab
yang mana sabar. Nak pergi perang. Nak pergi perang. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud. Dua, baca lagi. Wa an Abi Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id juga al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Cerita yang sama juga. Cuma kadang-kadang begini. Bila Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu cerita kisah ni, orang dengar ramai. Ada orang ingat belaka. Cerita tu daripada awal sampai akhir. Ada orang ingat apa ni, satu sudut saja. Ada orang ingat belaka, ada orang ingat hak ni je. Maka orang hak ingat hak sepotong cerita ni je, dia riwayat sepotong ni saja. Dia tak riwayat semua. Benda berlaku dalam satu peristiwa. Ataupun Abu Sa'id sendiri, raja-raja dia cerita penuh. Raja-raja dia cerita sekerak. Macam kita juga. Macam kita juga. Dalam hadis ni Abu Sa'id kata, kami keluar berperang dengan Nabi SAW. Perang sama, Fathul Makkah, hadis sama. Pada bulan Ramadan. Faminna sa'im. Masa on the way nak pergi perang tu, ada kalangan kami yang puasa. Wa minnal muftir. Ada yang tak puasa. Fala yajidu sa'imu 'ala al-muftiri walal muftiru 'ala as-sa'imi. Walaupun begitu, orang yang puasa tak kata ke orang yang tak puasa. Orang yang tak puasa tak kata ke orang yang puasa. Kerana dua-duanya ikut perintah Nabi belaka. Tak puasa pun lebar, puasa pun lebar. Kerana ikut Nabi Muhammad SAW. ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. Kata Abu Sa'id lagi. Kemudian mereka para sahabat Nabi, hasil daripada peristiwa itu dan peristiwa lain, buat kesimpulan, sesiapa yang berasa gagah untuk dia puasa walaupun dia musafir, maka molek dia puasa. Siapa dia yang rasa lemah untuk dia meneguhkan puasa ketika dia musafir, maka molek dia tak puasa. Ini kesimpulan yang dibuat oleh sahabat Nabi berdasarkan peristiwa-peristiwa ini. Hadis ini juga diriwayat oleh Ahmad dan oleh Imam Muslim. Baik, habis 3-4 hadis tuan kita ni pun bahas. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi ayyihima afdal. Kita semua sekali tahu orang musafir ni tak apa dia tak puasa. Dah sabah. Dah sabah. Kamu ni pergi Kuala Lumpur, naik kereta mewah pergi Kuala Lumpur, tak berasa benda, tak puasa. Orang duduk kapung, bercedung, jual ikan, akut barang, puasa. Tak sabah. Orang musafir, dia dibenarkan berbuka. Dan elah dia bukan masyaqqah. Elah dia lah musafir. Musafir je, tak apa, tak puasa. Baki lagi ulama khilaf, mana lebih bagus, puasa ke tak puasa. Ini khilaf yang mereka bahasnya afdal. Mana lebih afdal, puasa masa musafir ke tak puasa masa musafir. Ini yang dibahas oleh para ulama. Bukan boleh tak boleh. Boleh ni Quran sebut qat'i. Faman kana maridan aw ala safarin. Siapa dia sakit ataupun musafir, orang sebut musafir, maka boleh buka puasa ganti pada hari yang lain. فرأى أبو حنيفة والشافعي ومالك أن الصيام أفضل لمن قوي عليه والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام. Jumhur ulama, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mereka berpandangan puasa lebih afdal pada masa musafir jika sekiranya merasa gagah, tak mengganggu musafirmu. Dan tak puasa lebih afdal jika sekiranya mu tak gagah kalau puasa. Kalau puasa boleh ganggu musafirmu, maka afdalnya tak puasa. Kata ulama-ulama 3 mazhab yang besar ini. Bahkan yang menariknya mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ini Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Mazhab Zahiri, dia kata orang musafir kalau puasa tebang puasa pun tak sah puasa dia. Bukan kata apa benda nama ni,
Afdal dah. Dia, ini mazhab dia lain sikit. Ini sebut oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Mazhab Zahiri kata, sampai dia musafir puasa, tak sah puasa dia. Tak sah tu. Dan wajib dia kena qada. Kerana apa? Kerana Quran royak serang-serang. Musafir tak payah puasa. Sebab apa kita ban puasa tak? Ini ada. Jadi orang musafir ni puasa macam orang haid puasa. Begitu. Namun ini pandangan yang marjuh, yang lemah. Tapi ada ulama kata begitu. Wa qala Ahmad, berkata Imam Hanbali, al-fitru afdal. Buka, tak puasa lebih afdal. Tak kira gagah ke tak gagah. Walaupun mu rasa mu gagah. Macam sahabat Nabi tadi. Rasulullah, saya gagah. Boleh tak saya nak puasa? Nabi kata, kalau mu tak puasa, bagus. Kalau mu puasa, tak dosa. Yang menunjukkan dia ni gagah. Dia royakkan Nabi Rasulullah, saya gagah. Nabi kata, kalau walaupun mu gagah pun, kalau mu ambil rukhsah ni bagus. Sebab tu Imam Hanbali ambil hadis ni, dia kata, bila musafir, tak puasa lagi bagus lagi. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, berkata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, afdaluhuma aisaruhuma. Dan ini Umar bin Aziz kata ni sebelum ulama mazhab kata lagi. Tadi ulama mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi kata kalau sekiranya menyusahkan, molek tak puasa. Kalau tak menyusah, molek puasa masa musafir. Kata-kata ini lebih awal pada tu Umar bin Aziz kata, afdaluhuma aisaruhuma. Mana lebih molek, puasa ke tak puasa masa musafir? Yang paling molek, kata Umar bin Aziz, yang paling mudah bagi kamu. Kalau mudah bagi kamu tak puasa, maka tak puasa lagi baik. Kalau mudah bagimu puasa, maka puasa lagi baik. Orang apa kata? Dah tak mestilah dok puasa lagi mudah daripada puasa. Maksud mudah ni banyak. Termasuk makna mudah ialah orang yang mudah bagi dia untuk ganti balik. Dia tak puasa Ramadan masa musafir. Mudah bagi dia untuk ganti balik pada bulan sebab dia ni kaki puasa. Bagi ini orang ini afdal bagi dia tak puasa. Tapi bagi orang yang payah bagi dia untuk ganti balik, masa pergi musafir tu tak timbul payah, tak payah. Payah timbul nak ganti balik. Maka orang ni molek dia puasa. Kerana dia bukan kaki puasa. Nasib baik ada bulan Ramadan, tidak sampai mampu tak puasa. Maka orang ni baik dia puasa. Saya ada kawan seorang, saya pernah musafir dengan dia sekali. Tapi pergi Kedah kalau dah ingat dah. Saya kata berhenti Kedah, beli air. Dia ingat macam masuk Kristian. Dia kata boleh tak Ustaz? Dia mula lawan aku. Aku Ustaz kan pada beli air. Beli air, minum air. Dia nak boleh minum air tu macam nak masuk agama lain. Pegang air. Kat setengah jam. Dia kata ya tak Ustaz kabur molek kena petir kan. Kena petir terus. Kata minum. Kata mula orang yang paling afdal sekali untuk tak puasa. Dia akan royak. Kita akan baca kayak gini. Kita baca kayak gini. Orang yang meragui rukhsah ni, dialah paling mustahak sekali untuk tak puasa. Supaya dia sedar, yang suruh puasa Allah, yang beri tak puasa pun Allah juga. Ya Allah tu nombor satu. Minum juga. Macam minum arak. Dah minum tu, astaghfirullahaladzim. Istighfar terus. Saya kata berhenti KFC. Berhenti KFC buka. 3 rajuk beli. Bulan-bulan berasa dosa. Suruh beli sikit je, 3 rajuk beli. Buka. Sebab dia nak ambil gambar. Beberapa tahun lepas tu di khabar saya nyesal tak puasa dengan ustaz itu. Sebab apa? Tak hati-hati lagi. Ini masalah. Rupanya dia ada orang jenis begini. Orang jenis begini molek dia puasa. Tak hati-hati lagi. Buat mana? Kuat pahal. Padahal ada macam-macam puasa sunat. Yang boleh dia buat tupang sekaki. Puasa sunat Zulhijjahnya. Sunat Muharramnya. Sunat bulanannya. Tapi tak boleh nak buat. 3-4 tahun tak ganti-ganti. Dan dia kata hari yang dia ganti tu, sebelum subuh telang awak batu. Dia apa? Lepas main subuh tidur. Kat Zuhur baru bangun. Apa ni Zuhur kat Asar baru bangun.
Mayang Zuhur punya payah nak kati balik sama macam tu semua. Ada jenis gitu. Ada kata tak boleh kata kalau tubik luar tengok kedai kopi, habis minum air kedai kopi. فمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاءه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل. Maka makna kata Umar bin Aziz ini ialah sesiapa yang mudah baginya untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan masa musafir, namun payah untuk dia qada semula selepas itu, maka untuk orang ini puasa lebih afdal bagi dia. Kita kenal diri kita. Kalau soal lebong orang, kita kenal diri kita. وحقق الشوكاني فرأى أن من كان يشق عليه الصوم ويضره وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة فالفطر أفضل. Dan berkata Al-Imam Syaukani. Imam Syaukani ni orang besar hebat. Nama dia tak payah mana nak ingat. Ingat, saya sebut sama dah. Imam Syaukani ni kita ingat nama ahli tinju Islam. Kenal nama apa? Orang gila tahu. Nama mana? Laik. Muhammad Ali. Muhammad bin Ali. Ini nama Imam Syaukani. Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Syaukani As-San'ani. Tapi orang tak panggil nama penuh dia, orang panggil Imam Syaukani. Syaukani adalah nama sebuah kampung dekat Sana'a di Yaman, lebih kurang 2-30 kilo daripada kota Sana'a. Dia ni orang alim, lahir tahun 1100 lebih Hijrah. Karang banyak buku. Di antara kitab dia yang famous ialah Nailul Autar. Dan ada juga apa ni Ad-Duraril Mudhi'ah. Orang yang mengaji biasa dengar nama-nama kitab ni. Namun Imam Syaukani ni dia agak kontroversi sikit. Kerana kebetulan masa zaman dia baluh dengan ulama tasawuf. Ada baluh dia kontroversi sikit. Dia dekat-dekat orang kuat tasawuf, tak apa berahi dia. Tak apa berahi, tapi tak apalah. Namun dia seorang ulama fiqh yang diiktiraf. Ada yang mengatakan dia ini tak ada mazhab. Padang dengan dia, kalau kita tak ada mazhab, ui kayu 2-3 tak tekuk. Ni padang dengan dia tu bapak tu guru. Dia adalah seorang mujtahid. Dan ada ulama mengatakan dia ni awal-awalnya mazhab Syafi'i. Kemudian tukar ada kata mazhab Zaidi, macam-macam. Tapi ni bapak tok guru. Imam Syaukani kata, fara'a anna man kana yashuqqu alaihi as-sawm wa yadurru. Imam Syaukani kata, sesiapa yang kalau sekiranya dia puasa ni menyusahkan dia, memayahkan dia masa musafir, maka orang ini afdalnya dia tak puasa. Wa kadzalika man kana mu'ridan an qabuli rukhsah fal fitru afdal. Itu juga orang-orang yang tak ambil terima rukhsah ini. Dia berasa sok, dia kedok, dia buka paling afdal sekali ialah dia. Dia paling afdal sekali buka. Waktu mazhab kita mazhab Syafi'i, bila kita musafir, maka kita diboleh sembahyang jamak, sembahyang qasar. Kalau kita tak mau jamak qasar pun tak apa, diboleh. Mana yang lebih molek? Imam Syafi'i kata, kalau bawah 3 marhalah molek sembahyang penuh. Sebab boleh jadi musalah hukum, nak cermat sikit. Kalau hala 3 marhalah kata molek sembahyang jamak qasar. Tapi bagi orang yang sok rukhsah ini, kelenganang ni, dia afdal sekali sembahyang jamak qasar. Tak kira apa nama ni 3 marhalah ke bawah ke kata ke, dia paling layak. Kenapa? Dia meragui rukhsah yang memang salah satu antara ajaran agama. Lepas orang yang sok ia kedok dan dia memang kaki puasa sunat, minum air. Kerana untukmu ketika itu afdal tak puasa daripada puasa. Dan mengerti tak makna afdal ni apa? Lebih banyak pahala. Lebih disukai oleh Allah. Apa tujuan puasa kalau daripada nak, kalau bukan kerana nak pahala banyak. Kalau nak Allah Ta'ala sayang. Maka orang yang ia kedok ni, musafir ni buka puasa. Kalau betul mu nak pahala, kerana untukmu buka lebih baik daripada puasa. Ini kena reti benda ni.
وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر فالفطر في حقه أفضل. Imam Syafi'i kata lagi, betul juga orang yang bimbang, merasa ujub, nyakit hati, takjub dengan diri sendiri, ataupun riak bila mana dia puasa ketika mana musafir, fal fitru fi haqqi afdal, maka orang ini berbuka lebih afdal daripada puasa. Dia takut mari ujub. Ujub ni adalah perubah pahala. Lapar saja je. Dan saya sebut semua di antara sehalus-halus jarum ujub ialah minta dihargai terhadap perbuatan baik yang kita buat daripada makhluk. Ini sehalus-halus jarum. Dia nak pergi ke jarum besar ni, ada jarum halus dulu. Kita rasa orang perlu hargai kita. Orang perlu hormat saya kerana saya ustaz. Kita rasa begitu. Orang ni diminta oleh agama, hormat tok guru, hormat cikgu, hormat ustaz, hormat kepada pimpinan, hormat disuruh. Tapi daripada mu sendiri tak boleh. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sebut dalam Quran. Orang beriman bila buat benda baik, dikata ke orang hak dia buat baik tu, kami buat baik kamu, we makan kamu ini, kami nak cari pahala, nak cari redha Allah. Dan kami tak berhajat untuk membalas balik pemberian kami ini. Terima kasih pun kami tak berhajat. Jadi ni jarum ujub ni halus-halus nak mari. Kerana kita rasa kita berjasa, kita berbudi, orang kena terima kasih kita. Kita tak sedar kebaikan yang kita buat adalah lorongan untuk kita dapat pahala. Dan ini bukan budi. Ini bukan budi. Mujur ada orang ni, kita boleh buat baik ke dia. Dengan cara itu kita boleh pahala. Ataupun riak. Maka orang ini, siapa-siapa takut riak puasa masa musafir, maka afdal untuk dia buka daripada dia puasa. Wa ma kana min as-siyam khaliyan an hadhihi al-umur fahuwa afdalu min al-iftar. Kalau tak ada 2, 3, 4 perkara ni, kata Imam Syaukani, maka puasa lebih afdal daripada buka. Ulang balik. Pertama, kalau menyusah. Puasa menyusahkan musafir kita. Dah lapar. Nak pergi turun isi minyak malah. Dan seumpamanya lah, benda-benda bawa pun slow, duk orok, ngacuk mata. Lapar perut. Mengganggu musafir. Hari ini afdal dia tak puasa daripada dia puasa. Yang keduanya, jika sekiranya dia ragu-ragu dengan rukhsah ini, keringanan ini, orang musafir ni tak apa, tak puasa, dia ragu-ragu, dia kedak tak apa ni, sedangkan itu Quran, maka orang ni afdal dia buka daripada dia puasa ketika mana musafir. Yang ketiganya, orang yang nak jaga hati, takut batal, mari ujub, mari riak kalau sembahyang puasa juga, maka orang ini afdal dia buka pada dia puasa. Lain pada hak ni, afdal dia puasa daripada dia buka. Kalau menyusahkan musafir kita pun dok. Kita pun dok ragu-ragu, memang sah ni rukhsah Allah Ta'alawi. Cuma kita rasa gagah. Kita pun dok rasa takut riak ujub kerana kita seko. Musafir seko tak ada orang tahu. Pergi pula Hong Kong, Amerika, tak ada seko habuk orang puasa nak riak siapa dia situ, tebal riak baru ada cara. Maka hari ini afdal dia puasa daripada dia tak puasa. وإذا نوى المسافر الصيام بالليل وشرع فيه جاز له الفطر أثناء النهار. Jika sekiranya satu orang tu dia musafir, kemudian dia niat nak puasa esokkan harinya, kemudian dia puasa sungguh, maka harus baginya untuk berbuka di tengah-tengah siang hari. Ini kena faham tak? Dia ni musafir. Dia musafir. Dia musafir. Duduk Kuala Lumpur, dia musafir. Dia kata puasa esok sehari. Dia niat nak puasa esok sehari. Dia pun puasa. Sampai pukul 4 Allah dia kata tak tahan. Mari tengok. Kuala Lumpur ramai orang bukan Islam kan. Tengok sambil belu makan.
Tengok lingkuan air makan tak tahan. Air lapar perut dia. Dia pun makan juga. Buka puasa. Haruh bagi dia. Haruh bagi dia. Tak salah sikit abuk pun. Tak kata bila dia niat nak puasa, maka dia kena puasa sampai sudah. Tak boleh dia buka. Boleh dia buka. Dan ayat benda kat gini kabur. Baca hadis dulu. Fa'an Jabir bin Abdullah. Daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhuma. Jabir ni sahabat Nabi, ayah dia Abdullah pun sahabat Nabi juga. Ayah dia bukan sekadar sahabat Nabi, ni nakib usrah. Mati dalam perang Uhud, syahid ayah dia. Jabir ini antara pembesar ulama di kalangan sahabat Nabi. Orang alim di kalangan sahabat Nabi. Sayyidina Jabir kata, mana tahu ni? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah amal fathi. Cerita sama dengan Abu Sa'id Khudri juga, cuma ni versi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW keluar daripada menuju ke Mekah pada tahun pembukaan kota Mekah. Lalu baginda berpuasa hatta balagha Qura' al-Ghamim. Jalan sapa-sapa dekat Qura' al-Ghamim. Qura' al-Ghamim saya ada ayat dah sana ni. Jarak dia dengan kota Mekah lebih kurang 60 kilo. Wa sama an-nasu ma'ah. Di masa tu Nabi puasa, dan orang lain pun puasa juga. Faqila lahu. Orang mari satu orang askar lah mari royak ke Nabi. Ya Rasulullah, inna an-nasa qad syaqqa alaihimus siyam. Rasulullah, puasa ni benar-benar menyusahkan puak-puak kita hari ni. Kita nak pergi perang ni. Wa inna an-nasa yanzuruna fi ma fa'al. Tapi nak buka tak berani. Kan ni Ramadan. Tunggu Rasulullah kata gua ni. Tunggu Rasulullah buat gua ni. Fada'a bi qadahin min ma'in ba'da al-'asri. Nabi kata wari air. Wari air setenong. Nabi minta air tu bila? Ba'da al-'asri, lepas asar. Dah berapa jam lagi nak garik. Fasyariba. Nabi pun minum. Dan riwayat yang lain, wa rafa'a, Nabi akak tinggi tenong tu. Duduk atas baral, akak tinggi tenong. Orang tengok belaka. Hai, gua Rasulullah akak tenong. Pong, Nabi pun minum. Dah kita dah tanya dah Allah malaikat suntu baca ke dia. Ni masalah juga orang suruh minum air, banyak tanya bro. Bismillah sudah minum. Wan nasu yanzuruna ilaih, orang duk tengok Rasulullah minum. Fa'aftara ba'duhum wa sama ba'duhum. Bila tengok begitu, setengah di kalangan kami buka puasa. Allah, Rasulullah buka dah tu. Rasulullah buka. Tapi ada setengah lagi tak buka. Fabalaghahu anna nasan samu. Orang pun ya Rasulullah, Rasulullah minum air saat ni, ramailah buka tapi ramai juga puasa. Nabi kata apa? Ulaika al-usah. Hak puasa tu deraka, Nabi kata. Deraka. Ni deraka ni bukan deraka jadi kafir, ni askar. Deraka Nabi kata. Aku sendiri bapak tolba minum air, lebah mu lagi pada aku. Tak puasa kau. Ulaika al-usah. Deraka Nabi kata. Kalau pasal nak degil, Nabi kata degil. Tak reti ni degil. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i dan Tirmizi. Tengok. Lepas asar buka. Kalau kita tengok, tahan lu, star. 2 jam lagi. Kita buat kita macam orang lain. Kita pada ketua orang. Kita kena ra'i. Rasulullah gagah lagi. Tak ada apa-apa. Cuma orang mari royak. Rasulullah bawa kita ramai dah doa tu. Cuma nak bukanya tak sedap. Tapi kita buat hari-hari sini. Nabi dah kata, asar dah ni. Tak lama lagi nak garik. Dah Rasulullah. Kenapa? Kerana yang menjadi ibu rujukan ialah Quran. Quran ayat dah. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatu. Musafir buka. Wa amma idza nawa as-sawma wa huwa muqimun. Namun jika sekiranya dia berniat puasa ketika mana dia bermukim, dia duduk musafir. Tadi dia musafir. Dia duduk musafir, duduk kapung, duduk dungung. Dia pun niat esok puasa sehari. Masa tu tak ada rancangan lagi. Nak pergi mana-mana. Puasa sehari. Thumma safara fi asna'in nahar.
Orang molek puasa pukul 11 orang telefon. Awak kena naik Kuala Lumpur lalu. Dia pergi Kuala Lumpur. Maka orang ni lagu mana? Boleh ke tak boleh dia nak buka puasa? Faqad dhahaba jumhur ulama ila adami jawazil fitri lah. Jumhur ulama kata tak boleh. Kena teruhkan puasa. Kerana muniak nak puasa tu masa mudak musafir. Maka di kali itu bertembung. Puasa mu capur. Masa musafir pun ada. Masa dak musafir pun ada. Maka dimenangkan balik masa dak musafir. Masih ikut masa muniak tu. Masa muniak tu mu musafir ke dak? Bila orang tu dia mungkin musafir tengah hari buta. Maka puasa dia tu capur. Puasa masa musafir. Puasa masa dia dak musafir. Umpamanya. Lepas pada subuh. Dia duduk kapur lagi. Pukul 12 baru tolak pergi Kuala Lumpur. Maka pukul 6 sampai pukul 12 puasa dia sebagai seorang yang tidak musafir. Pukul 12 sampai garik puasa dia sebagai seorang yang musafir. Nak turun ke mana? Masa muniak tu. Masa muniak puasa tu musafir ke tak musafir? Kata jumhur. Masa tak musafir. Maka masa tak musafir, maka mu adalah orang yang tak boleh tak puasa, mesti puasa. Yang dua puasa ni musafir je. Maka mu kena terus puasa. Ini kata jumhur ulama. Wa ajazahu Ahmad. Tapi ada ulama yang mengatakan ini bukan jumhur. Imam Hanbali, Ishaq, apa nama ni, Ibnu Rahawai, Sa'id Ibnu Al-Musayyib, Al-Imam Al-Auza'i. 3-4 orang ni kata. Dia kata apa? Ajazahu, boleh. Boleh buka puasa. Tak dosa. Kita malam-malam duduk dungu. Puasa esok. Tak ada niat nak pergi mana-mana pun. Puasa. Puasa. Pukul 3 orang telefon. Bos, Kota Baru lalu. Nak ada Kota Baru. Mana ni nak ada Kota Baru. Mana ni? Kita pun pukul 3:30 start kereta. Semua. Pergi Kota Baru. Jumhur kata, awak kena puasa sampai habis. Dan Imam Hanbali dan beberapa ulama yang lain kata tak boleh buka. Boleh buka puasa. Kerana dia musafir. Kecuali dia buka kapung dia. Tak boleh. Dia buka masa dia musafir. Lagi Kota Baru pukul 3:30. Rumah bahar dah nasi lemak. Tak pergi Kota Baru. Dia buka masa dia dah musafir. Aku tak salah kata Imam Hanbali. Dan yang kata boleh ni ada dalil dia. Ada nah dia. Lima rawahu Tirmizi wa hasanah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan Tirmizi menghasankan hadis ini. Daripada Muhammad bin Ka'ab. Seorang tabi'in. Katanya. Ataitu fi Ramadan Anas bin Malik. Kata Muhammad bin Ka'ab ni. Satu hari bulan Ramadan aku pergi rumah Anas bin Malik. Anas bin Malik ni kalau tak kenal kau tak ada arah lah. Bapak sahabat Nabi ni, bapak tok guru. Wa huwa yuridu safaran. Masa aku pergi safar rumah dia tu, dia tengah siap-siap nak pergi musafir. Masa tu siang hari Ramadan. Wa qad ruhidat lahu rahilatah. Kenderaan untuk dia pergi pun dah siap dah. Kalau kita tengok start enjin dah, nak pergi dah. Wala bisa siyaba safar. Dia pun pakai baju dah, baju nak musafir. Bukan baju di rumah, baju nak tubik pergi jalan. Fada'a bi ta'amin. Lalu saya nak kata, anda buat hari nasi-nasi dalam rumah ada kuah kemah waktu bik. Fa'akala dia pun makan. Puak saya nak makan. Faqultu lahu sunnah. Aku pun tanya sepatah. Saya nak tanya boleh tak boleh tak berani ni bapak tu guru. Sunnah Nabi ke macam ni? Siang hari buta Ramadan baru nak pergi musafir. Dah naik atas kereta lagi minum air di rumah dah tak lambu bahang dah. Sunnah ke ni? Faqala sunnah. Lalu kata Sayyidina Anas, sunnah Nabi. Summa rakib. Lepas dia makan, lepas dia jawab sunnah, dia pun naik unta dia, jalan. Sayyidina Anas. Namun hadis ini dhaif. Kerana apa? Dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Abdullah bin Ja'far Ibn Nujaim Al-Madini. Saya nak ayat sekali ada benda yang menarik. Orang yang ada buku mungkin dekat nota kaki dia tu ada tulis benda tu. Tidak tulis. Tak ada. Untuk so beli kitab Arab alik.
Baik. Ada benda yang menarik saya nak rayak ni berkenaan dengan bagaimana tergetik terningnya ulama-ulama hadis. Hadis saat ni hak saya nak Anas apa nama ni nak pergi musafir dak dang lagi makan di rumah dah. Yang dijadikan hujah oleh setengah ulama untuk mengatakan siapa-siapa dia yang siang hari Ramadan baru nak pergi musafir. Puasa dah baru nak pergi musafir. Boleh dia nak buka puasa berdalilkan hadis ini? Jawabnya tak gagah kerana hadis ini dhaif. Apa dhaif? Dalam ramai-ramai periwayat hadis ini ada satu orang nama dia Abdullah bin Ja'far. Saya nak cerita Abdullah bin Ja'far ini. Abdullah bin Ja'far ini ialah ayah kepada seorang ulama hadis yang besar. Iaitu Al-Imam Ali bin Al-Madini. Atau disebut sebagai Ibnul Madini. Ali bin Al-Madini nak tahu dia ni bisa tak dia cerita panjang-panjang. Anak murid dia Imam Hanbali. Anak murid dia Imam Bukhari. Anak murid dia Imam Abu Hatim Ar-Razi. Jadi kalau tu anak murid tok guru, selalu kira banyaklah. Imam Bukhari anak murid dia, Imam Hanbali anak murid dia. Yang menarik lagi Ibnu Uyainah. Yang juga merupakan guru dia dan anak murid dia. Ibnu Uyainah ni lah tok guru Imam Syafi'i. Sufyan Ibnu Uyainah. Jadi Ali Al-Madini ni dia meriwayatkan hadis tapi hadis yang mari pada ayah dia tidak riwayat. Orang kata apa Imam Ali Al-Madini ni hadis daripada ayah dia tidak riwayat, tak mengajar. Orang tanya dia, Ustaz Ali, minta maaf tanya sepatut. Ayah awak ni lagu mana? Pakar ke tak pakar dia ni? Siapa awak pun tak ada riwayat hadis dia. Tanya orang lain, dia kata jangan tanya aku, tanya orang lain ayah aku. Tak mahu nak tanya awak sendiri. Lalu Ali bin Al-Madini pun tunduk. Lepas tu dia renggok, tarik nafas, dia kata tuan-tuan, ni agama, ni benda agama tak boleh main-main. Ayah saya ni dhaif, seorang rawi yang dhaif. Punya ni ulama hadis ni setara ni. Ayah dia sendiri. Imam Abu Daud As-Sajastani kata ke anak dia, tuan nak ngaji dengan anak saya tak sah. Tak ada ini, kerana ini ialah amanah. Bawa cerita Nabi ni barang amanah. Siapa dia kata ke Ibn Madini dia ni anak deraka. Anak deraka kata ke ayah dia. Ibn Madini lebih sanggup deraka, kalau kata deraka lah ke ayah dia, daripada deraka dengan Nabi SAW. Namun begitu, mereka yang mengatakan orang yang baru nak start musafir siang hari Ramadan, malam tu dia niat puasa dah, padahal dia tak musafir lagi. Hadis ni tak boleh, dhaif. Ada hadis lain. Ada hadis lain. Hadis ini sahih. Diriwayatkan daripada Ubaid bin Jubair katanya, Raqibtu ma'a Abi Busrah Al-Ghifari. Satu hari aku naik safinah, naik perahu, naik kapal sekali dengan seorang sahabat Nabi nama Abu Busrah Al-Ghifari radhiyallahu, sahabat Nabi. Min Fistat, kami naik daripada Fistat. Fistat ni nama sebuah bandar di Mesir, Mesir lama. Nak pergi musafir lah pada bulan Ramadan. Fadafa'a, lalu kapal pun toloklah kapalnya. Thumma qarraba ghada'ahu thumma qala iqtarib. Bila kapal jalan je, Abu Busrah ni pun waktu ambil bekal. Siang hari buta bulan Ramadan, waktu ambil bekal. Dia pun kata, mari makan buat kita makan, mari jemput makan pula siang hari Ramadan. Faqultu alasta bainal buyut, lalu aku pun kata, saya masalah buka puasa kerana musafir tak ada masalah sangat. Tapi kita ni baru tolak ni, rumah duduk ada lagi, nampak lagi rumah. Rumah kita ni duduk nampak lagi rumah. Boleh ke? Lalu kata Abu Busrah, "Ar-raghibta an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Adakah kamu benci dengan sunnah Nabi? Pandamu pula pada Nabi. Ini sunnah Nabi ni. Yang ini juga hadis yang sahih, yang menjadi dalil
Bahawa bagi Imam Hanbali dan orang-orang yang sependapat dengannya, orang-orang yang mulakan musafir dia siang hari Ramadan, walaupun sebelum tu dia berniat nak puasa, dia boleh buka. Harus juga bagi dia buka puasa dengan syarat dia buka puasa masa dia musafir dah. Kalau takdir hadis Sayyidina Anas tadi sahih, dak musafir lagi, baru siap-siap baru boleh buka dah. Malangnya hadis tu dak sahih, tak ada jadi hujah. Takdir kalau kata hadis tu sahih, maka kita nak pergi Kuala Lumpur, tolak pukul 10 pagi, balik Kuala Lumpur, maka suruh bini masak 3 orang tu, masak 3 orang mek, 3 orang. Hak mana sahur-sahur sana nak makan lalu kali lagi. Abang lalu. Tapi tak sahih. Tak sahih. Yang sahih yang boleh hujahnya hadis Abu Busrah. Cuma mesti musafir dah, bukan baru nok-nok. Musafir dah. Kapal jalan dah. Motosikal jalan dah. Kereta jalan dah. Ataupun sampai di airport dah. Tempat yang melayakkan kita untuk dipanggil musafir. Maka barulah kita boleh makan, boleh makan. Ini pandangan setengah ulama. InsyaAllah kita akan sambung lagi masalah ini, dan mudah-mudahan perbahasan yang agak detail ini supaya kita tak rasa takut, tak rasa bimbang. Kalau kita berhajat, kita boleh buka puasa, jangan rasa bersalah. Dan ingat, saya sebut semua, tujuan puasa kerana mentaati perintah Allah, bukan kerana raya, kerana nak raya, bukan kerana adab, bukan kerana malu orang tu, malu kerana perintah Allah. Bila Allah sendiri yang suruh puasa ni kata boleh buka, tak usah takut-takut, buka. Ini maksudnya masa musafir. Gitu. Dan jangan kita cakap lebih pandai daripada syarak lagi. Pergi kapal terbang, tak puasa, nabang tu. Jangan pandai pada tu lagi. Ingat hadis Nabi tadi. Kalangan kami ada yang puasa, kalangan kami ada yang tak puasa. Dan orang yang puasa tak kata ke orang yang tak puasa. Orang yang tak puasa tak kata ke orang yang puasa. Yang kita pandai pada nah lagi. Begitu. Wallahu a'lam. Sama lagi insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.